This call is now being recorded. Okay, kelas. So, sekarang kita akan cuba convertkan daripada Java program yang repetition menjadi array. Okay, tengok macam mana saya ubah daripada repetition biasa menjadi array. Kita copy dulu kod-kod dia ni. Okay. Sorry, kita nak buat soalan nombor 2. Okay, sorry nombor 2. Okay. Aish. Okay, saya letak dekat sini. Ini adalah coding yang kita dah bincang sebelum ni. Kita bagi exercise 7. So, macam mana saya nak ubah? Okay, yang pertama sekali nama kelas ni kita letaklah array kat belakang supaya nanti bila run kita boleh detect ini adalah exercise untuk array. Okay, array. Okay, yang pertama sekali kita ubah yang ini dulu. Okay, ubah yang ini dulu dalam ni. Iaitu kita pakai I lah. Biasanya I, kita letak I. Lepas tu kita mesti start dengan 0. Okay, mesti start dengan 0. So, yang saya ubah ni saya buat warna lain. Okay, saya buat warna merah. Mesti ubah macam tu. Okay, so ini I less dia tak ada equal lagi. Dia akan jadi apa dekat sini? Maksudnya apa benda kita nak simpan ni? Okay, tengok dekat dalam ni. Kita nak simpan apa ni? Okay, kita kena check dulu apa yang kita nak simpan. Okay, kita ada number. Kita akan masukkan number ni secara berulang-ulang sebanyak 4 kali. Kemudian square. Perlu tak buat array untuk square? Kita tengok dekat sini Okay, bila nak buat array ni, kalau kita tak buat kotak, kita tak nampak. Okay, yang pertama, saya akan masuk kotak dulu. Insert table. Ada 4 kan? Okay. Table yang pertama ni, kita nak simpan nombor. Array pertama number. Bermaksud pada indeks kosong nanti. Okay, indeks kosong. Indeks 1. Okay, kita kena imagine benda ni. Indeks 2. Indeks 3. Okay. Pada indeks kosong, saya nak simpan nombor. Contohnya nombor 2. Apa saya nak buat dekat nombor 2 ni? Tengok soalan. Bila saya masuk nombor 2, number saya nak buat square. Jadi square pun saya kena buat array untuk dia. Sebab saya tak boleh tak buat. Kalau tak buat, dia akan simpan square yang last kali saja. Jadi kita buat array untuk square pula. Kita kena tahu nak wujudkan array untuk apa. Sekarang array untuk square. Kenapa array untuk square ni wujud? Sebab bila masuk nombor 2, square-nya akan dapat 4. So kita nak tahu pada indeks kosong, number pada indeks kosong, apakah nilai square-nya? Jadi ada dua benda yang wujud array dekat sini. Number dan juga square. Okay. Jadi bila ada benda ni, kita dah tahu size dia berapa? Size dia adalah 4. Okay, 4 Jadi, okay, sebelum tu lah, sebelum saya buat for ni, kita declare dulu. Sebelum buat for, kat sini saya buat comment. Okay. Buang dulu ni, buang dulu. Buang dulu. Saya buat comment dekat sini, iaitu okay, declare and create array. Okay. So, bila nak buat apa-apa, mesti declare and create array. Ada dua, number dan juga square. Okay, ingat tak tadi yang kita nak declare tadi tu? Macam mana syntax dia? Declare, create array. Macam mana nak declare untuk number dulu? Format untuk number adalah data type. Data type number kita nak letak integer lah. So, in, lepas tu diikuti oleh apa? Square bracket. Ini tengok itu kosong tu. Yang declare and create tu kalau dah lupa. Array name dia apa? Number. Okay, lepas tu equal new data type dia in, size dia apa tadi? 4. Semicolon. Okay, benda ini adalah untuk siapa? Untuk yang ni. Yang ni. Okay, saya buat warna sama lah. Okay, boleh? So, data type dia in, kemudian nama array dia number dan size dia 4. Okay, sekarang kita nak buat untuk square pula. Okay, untuk square saya buat warna ni. Okay, square data type dia pun mesti in. Ada square bracket.
Lepas tu square nama dia. Equal new king 4. Yang square ini untuk kita declare array di sini. Mesti wujudkan benda ni dulu. Okay, dapat tak? Okay. So ini kena ada. Mesti kena ada. Okay. So sekarang bila dah ada declare and create array, baru kita boleh proceed, iaitu 4 ini kita akan gantikan dengan apa? Number dot length. Kenapa number dot length? Sebab number dot length ni merujuk kepada size ni, 4 ni. Okay, saya buat komen dekat belakang. Okay, 4 adalah sama dengan number dot length. Okay, di sini pun sama. Tapi 4 di sini sama juga dengan square dot length. So, tak kisah kat sini nak letak number dot length boleh, square dot length boleh sebab kedua-duanya adalah 4. Okay, so terpulanglah nak letak apa pun boleh, number ataupun square. Okay, kemudian ini yang saya ubah. Okay, kemudian counter ini akan jadi I plus plus lah. Kita tak pernah guna lagi I plus plus kan. Okay, buat I plus plus. Okay, selesai. Okay, selesai dekat situ. Sekarang step yang berikutnya adalah enter number. Okay, so sini kena tambah. Okay, number ini kena buang. Ini kena buang sebab kita dah declare dekat atas ni. Kita dah declare kat sini. In number ni dah declare. So tak perlu declare lagi kat dalam dia. Jadi buang in tu. Number apa? Number I. Tambah yang itu. I saja. Okay. Kemudian square. Square apa? Square I. Jadi sebab ada array tu baru ada I tu. Number I. Okay, number I darab dengan macam tu. Kita nak print square. Square siapa? Macam tu. Dah siap dah. Okay, faham ke? Boleh tak? Saya cuba run coding untuk yang ni. So itulah kalau kita nampak yang mana ada I ini. Kenapa number dengan square ni ada I? Sebab dua-dua ni ada array yang kita dah declare. Okay, sekarang saya copy coding ni. Kita tengok hasil dia. Dekat jgrabs. Okay. Okay. So, bila kita run, dia akan sama je sebenarnya dengan repetition biasa. Macam tak nampak beza pun. Okay. Saya compile. Okay, ada error dekat situ. Kenapa? Alright. Kita tengok dekat sini. Saya declare dekat sini number n huruf kecil. Kat sini n huruf besar. So, variable kena konsisten. Okay. Clear dulu. Okay, ada satu lagi. Cannot find symbol. Square pun sama S huruf kecil. Sebab saya declare dekat atas tadi S huruf kecil. So, kena careful yang tu. Okay, dah complete je. Sebelum tu saya betulkan dekat sini dulu. Ini N mesti huruf kecil. S pun mesti huruf kecil sebab kita declare kedua-duanya huruf kecil. Okay, sekarang saya compile. Kalau tengok kat sini enter number. Okay, 2 dia akan keluar 4. Okay. Tak ada beza kan dengan coding yang sebelum ni. Dengan repetition biasa tak ada coding. Tak ada beza. Output dia masih lagi sama. So sebab tu saya kata array dengan repetition ni dia ada specific location. Okay. Dan untuk kita improve lagi benda ni, kita boleh letak macam ni. Enter number at index. Kita boleh tambah at index apa? Tutup. Lepas tu kita plus I. Kita letak I. Lepas tu kita plus lagi sebab kita nak letak titik kan. Macam tu. Enter number at index. Letak I. Lepas tu tambah lagi message. Itu satu. Yang kedua, square index. Baru kita nampak lah index apa. Ini tutup. Index tambah dengan I. Okay, index I. Lepas tu kita nak buat titik. Macam tu.
Okey, kat saya run dulu. So kita boleh pilih kita nak buat macam mana. Kalau tengok, oh lama ada error pula dah. Sana. Okey, sebabnya dekat sini saya tak buat tambah. Ini kena buat tambah. Tambah, okey baik. Okay, saya run dulu. Okey, so masuk nampak ni perbezaan dia. Tadi enter number je, ini enter number at index 0. Kenapa boleh dapat at index 0 ni? Sebab yang ni tengok kat sini. Enter number at index. Okey, index apa? I. I datang daripada nilai kosong. Okey, lepas tu saya nak, lepas keluar kosong saya nak letak titik ni. So kena tambah kat belakang. Okey, so nampak tambah I, tambah pula titik. Kita boleh tambah berapa banyak pun kita nak tambah. Okey, so saya pergi lagi. Kosong saya masuk 2. Baik. Kenapa dia tak ni? Kosong, okey. So, alamak saya silap masuk lah. Okay, index 1 saya ambil yang ni yang kedua. Okey. So, saya masuk 2, nampak tak? Square index 1, square index 2. Okay. Okey. Nampak tak perbezaan dia? Kita boleh detect kan? Ni index 1, 2. So, square index 1, 4. Macam tu. So, saya improve benda ni. Saya letak dekat sini. Okay. Boleh cuba. Berjaya tak? So, hopefully nampaklah perbezaan dia. Okay. Mana tadi saya letak? Tak ada. Okay, yang ni saya nak copy. Letak dekat sini. Okay, so yang ni yang saya ubah Jadi kena alert kat situ. Okay, dan satu lagi saya ubah dekat sini square. Okay. Okay, so dah selesai satu coding. Boleh nampak tak macam mana kita ubah benda ni? Okay, sekarang saya nak bagi peluang untuk anda cuba pada soalan nombor 10 dan 11. Sebab 10 dan 11 ni kita dah bincang dalam kelas yang sebelum ni. Okay, cuba tukarkan 10 dan juga 11. Saya bagi masa untuk cuba. Okay, boleh rujuk contoh daripada nombor 2 ni. Okay, silakan cuba. Cuba tukar daripada repetition biasa kepada array untuk soalan nombor 10. Okay, cuba. Cuba salah apa-apa pun tak kisah, saya akan bantu. Yang penting awak cuba dulu. Okay, bagus. Thank you, Gopher. Dah ada kat situ, dia muncul nak tolong. Okay, teruskan. Okay, yang pertama sekali kena declare and create array dulu. Okay, saya buat dekat sini okay, buat dekat bawah ni. Okay, yang ni dia lain sikit Saya buat comment kat sini. Declare and create array. Okay. Okay. So macam declare and create array dulu. Sekarang array apa yang kita nak declare? Array apa nak declare? Okay, yang ini number of days. Ini yang akan menentukan size. Okay, days ini yang akan menentukan size. So kena careful kat situ. Kalau tadi kita nampak size dia 4, sekarang ni size dia bergantung kepada days. Okay, days ini yang menentukan size nanti. Okay, sama macam ni lah. Alright, so mana array dia? Array dia kita nak simpan apa? Kalau tengok dekat sini, apa yang kita nak simpan? Ada berapa array yang kita kena wujudkan?
Ada berapa? Yang lain pun boleh bantu. Ada berapa array yang kita kena wujudkan? 1 ke, 2 ke, 3 ke? Berapa? Yes, bagus sayang. Betul. Betul. Ya, tepat sekali ya. Untuk yang pertama ni tepat sekali. Kita akan declare untuk temperature. Dan biasanya temperature apa data type yang sesuai? Yes, bagus. Perfect. Very good. Betul. Cumanya data type je tak berapa sesuai. Data type tak sesuai. Data type yang sesuai. Yes, double. Itu yang penting. Thank you so much. Pandai lah. Okey, betul. Saya akan komen dekat belakang ya untuk kalau dah betul. Okey, bagus, betul. Ya, ada satu je yang kita kena declare sebab ada satu benda je kita nak simpan iaitu temperature. Okey, teruskan. Okey, teruskan apa lagi nak ubah? Yang ni. Kita nak tukar kepada 4 pula. Okey, ini dah betul. Tukar kepada 4 pula. Step yang seterusnya. Okey, betul. Pandailah. Yes, pandai saya. Pandai, very good. Betul. Okey, okay, tak perlu. Okey, betul. So, I tadi hilang sebab kita akan masukkan dekat dalam for. Baguslah, just sekali je dah boleh buat. Eh, okey, bagus. Ya Allah, pandai sayang. Very good. Betul, betul. Okey. Alright. Yang ini, okey, yang ini dia tak boleh masuk days. Dia kena size. Okey. Size yang mana size? Size dia days ke? No, 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 no. Dia tak boleh letak days. Dia kena letak apa? Yang tadi tu dah betul dah. Yang tadi tu dah betul. Okay, yang tadi tu dah betul. Temperature dot length sebab dia akan ambil ni size temperature. Okay, temperature dot length ini yes betul betul. Betul confuse kat situ kan? Okay. Saya letak komen kat belakang Okay. Okay, teruskan lagi apa yang kena ubah. Okay, bagus. Saya nampak awak dah boleh dah. Okay, temperature dot length ini dia merujuk kepada days. Okay, sama dengan days. Okay. Dia merujuk kepada size tu. Sama dengan days. Okay, ataupun nama maksud dia size. Okay. Alright, bagus. Betul dah yang ni. Very good. Bagus sayang. Very good. Pandai. Okay, next. Seterusnya apa yang kita nak kena ubah ni? Okay, ini dah. Okay. Okay, yang dot length ni mesti merujuk kepada array yang kita buat. Okay. Okay, next. Baris yang ini pula. Kita kena ubah apa? Yes, pandai sayang. Very good. Pandai. Kena ada benda ni. Betul.
Okey. Seterusnya, yang baris ni pula. Yang baris ni pula. Oh, yes, very good. Betul, pandai. Okey, dah pandai dah array itu apa. Okey, dah selesai last sekali. Total tak ada I lah. Okey, total tak ada I sebab array kita buat untuk temperature sahaja. Okey, sekarang ni cuba kita ubah sedikit yang ni. Kita tak run lah coding, takut tak cukup masa Nanti awak cuba run. Okey, kita ubah yang ni. Kita ubah syntax ni untuk nampakkan dia array sikit. Macam mana nak ubah? Okey, nanti awak cuba run sendiri Ya, plus. Okey, sebelum plus ini, okey, dia tak ada bracket sayang. Dia tak ada bracket. Okey, sebelum plus ni kena tutup dulu. Okey, tutup dulu. Okey, betul. Okey, plus. Okey, bracket tak ada. I saja. Yes, betul. Okey, kemudian. Okey, kemudian yes, tambah dengan benda ni Okey, saya bagi simbol dia nampak elok sikit. Okey, betul. Dah selesai dah. Okay, so ini adalah yang betul dan nanti boleh cuba run dan tengok output dia. Okay, selesai. Thank you so much. Kalau tengok sini memang dah nampak dah macam mana nak buat array tu. Alright, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okay, ini yang terakhir nombor 10 Actually ada banyak lagi kat atas ni. Nanti you boleh cuba. Okay, soalan nombor 1 boleh cuba masukkan dekat sini Okay, kita pergi kepada soalan nombor 3. Nanti boleh challenge yourself untuk try convert from repetition biasa kepada array. Okay, sekarang kita pergi soalan nombor 11. Last question yang kita akan tukar kepada array. Okay, cuba. Nak cuba. Okay, thank you Gopher tadi. Settlekan untuk soalan yang tadi. Ini pun mungkin dia juga. Saya tak tahulah. Mungkin dia. Manateh. Okay, bukan orang lain pula. Okay, go. Teruskan. Very good. Terima kasih sebab berani mencuba. Okay, kita bagi peluang untuk tukar. Okay, mana tadi? Nak tukar daripada nombor 11. Dah ada dah tu nak tukar. Iguana dah muncul. Okay, Gopher lagi datang. Dah akak dah. Mesti Gopher yang akan settlekan ni. Okay. Okay, so kita start dengan apa dulu? Kita cari dulu apa namanya benda ni. Apa yang kita nak simpan. Kita nak simpan apa ni? Ada satu je array yang kita nak simpan. So kat mana nak create array tu? Sama juga dekat bawah ni. Dekat sini. Okay, declare and create array. Okay, so
Okay. Okay, yang lain boleh nak tambah-tambah. Iguana nak tambah dekat mana tu? Boleh, silakan. Okay, tak ada masalah. Yes, betul. Very good. Ada I dekat sini. Pandai sayang. Betul, very good. Thank you. Okay, lagi. Kat mana lagi nak letak I? Kat mana lagi nak letak I? Okay. Okay, price. Okay, yang tu tidak. Yang I dekat situ tidak. Bukan. I kat sini dah ada betul dah. Sebab ini from user sayang. From user. From user dia tak perlu ada I kat situ. I dia dah ada kat sini. Ini dah betul dah. Yang ini okey dah. Okey, yang ini dah okey. Okay, yang ada I kotak ni dia biasanya dekat variable. Okey, yang ini from user, dia message. So message tak perlu ada macam tu. Okay, message dia letak I kat tengah aja. Okey, ada lagi ni. Dekat baris ni. Dekat baris ni yang kena ada I. Kat mana yang kena ada I? Ya, betul iguana. Thank you. Sinilah baru ada I. Okey, bagus. Betul. P ni kita buat huruf kecil sebab bagi dia konsisten. Okey, yang ni dah selesai. Sekarang ubah dekat bahagian Y kepada 4. Yang ni, bahagian sini. Ini saya buang dulu. Okey, ubah ni Y jadi 4. Yang bahagian bawah tu nampaknya dah... Okey. Belum lagi. Kita setting yang atas ni dulu. Bawah ni kena ubah yang ni. Total bagi item ni bukan item. Okey, total kena bahagi dengan apa? Okey, kita tengok declare and create array dulu. Thank you Gopher. Okey, I ni I huruf kecil. Okey, new in item. Yes, betul. Very good item. Semicolon. Yes, betul sayang. Very good. Pandai. Okey, betul. Okey, betul. Okey, kemudian ni dah selesai. Okey, start. Okey, kita nak tukar kepada 4 pula. Saya enter ke bawah sikit ni. Kalau tak dia macam berserabut. Okey, yang ni saya buang lah. Okey, in. Yes. Yeah, thank you iguana. In 0. So, bila dah ada in apa yang 0 ni? Ni tak berapa tepat lagi. In apa yang 0? Bukan in yang 0. Tapi, bukan in tu yang 0. Tapi apa? Okay, cepat kita nak proceed assignment ni. Yang lain bantu. Okay, yes, I0. So, bila dah ada I0, yang atas ni dah tak perlu lagi. Yang atas ni kita kena buang. Okay, yang atas ni dah tak wujud. Okay, sebab ini tempat dia, I equal 0. Ya. So, yang ini tak ada. Okay, betul. Okay, yang ini masih lagi salah. Yang ini tidak tepat. Okay, betulkan dulu. Yang ini tidak tepat. Okay. Dekat force dia je kena betulkan. Okay, macam mana nak betulkan for? Oh, silap-silap. Ini silap lagi ni. Ini silap. Ini belum. Ini masih salah. Masih salah. Okay, sorry. Baru perasan. Kat mana salah ini? Kat sini salah dia. Nama array tu salah. Nama array ni yang salah. Okay, betulkan nama array ni. Betulkan nama array ni dulu. Baru perasan. Kita nak simpan price kan? Jadi nama array kita sebaiknya adalah kita kena tahu kita nak simpan apa. Okay, kalau price mesti kita buat array untuk price. Dia mesti konsisten begitulah. Kita nak letak price kan, price yang ada I kan. Jadi declare an array ni mesti price dekat sini.
Dia macam ni kalau kita nak simpan buku mesti rak buku, nak simpan beras mesti bekas beras. So kalau nak simpan price mesti array-nya adalah array untuk price. Okay. Sorry tak perasan tadi variable tu. Okay, betulkan ni dulu. Okay. Kat sini masih lagi salah, betulkan dulu. Apa yang saya maksudkan adalah ni. Kita nak simpan price, jadi array kita mesti array price. Yes, baru betul. Baru betul. Okay, mesti kena sama. Kena ingat kalau nak simpan baju, mesti almari baju. Macam tu. So, baru betul. Okay, baru betul. Okay, sekarang pergi kat sini pula. Ini salah lagi. Less item ni salah. Okay, jangan ikut item. Ni. Apa nak ubah kat situ? Okay, price. Price apa? Yeah, price dot length. Okay, price dot length ni dah betul. Cuma depan ni je salah lagi. Less equal ni salah. Price dot length tu betul. Less equal tu yang salah. Okay, yang lain pun kena cuba tau. Kalau kita tengok je kita memang tak boleh buat. Kena cuba. Okay, kena buat, kena tulis dekat buku. Kena catat. Okay, benda ni awak tak boleh faham dalam masa sehari. Okay, kalau macam tak nak fokuskan nanti nak exam baru nak study. Memang confirm tak boleh faham. Nak exam lagi seminggu baru nak start tengok balik. Memang tak akan faham je. So masa kita belajar ni tengok betul-betul. Keep practice. Okay, sekarang baru betul. Ini sekarang baru betul. Sebab kita bila tengok kawan buat macam senang. Tapi bila kita buat belum tentu. Jadi kita kena buat. Kita kena buat baru kita boleh nampak. Okay. Alright. So dah settle yang ni. Okay, very good. Dah betul. Kemudian okay. Yang tinggal adalah bahagian bawah ni saja. Ini je yang kena ubah. Okay, total bahagi dengan item ini tidak. Saya nak bagi clue dekat sini adalah bahagi dengan size. Size array. Okay, so macam mana nak tulis size array tu? Size, yes, very good, pandai. Betul, baru betul. Okay dah, perfect. Selesai. So macam tu lah cara nak tukar daripada repetition biasa kepada array. Okay, tahniah. Terima kasih Iguana, Gopher yang ada dekat sini tadi dan yang lain-lain juga mungkin ada membantu di sebalik tabir. Okay, tahniah. Selesai. Harap rujuklah dekat sini ya. Dalam model Google Drive F3 T2F ni ada banyak exercise yang kita dah buat daripada exercise 1 sampailah find minimum maximum. Okay, so rujuk dekat sini. Okay. Ada apa-apa soalan? Untuk array yang confused boleh tanya.